Assalamualaikum dan kembali ke Z Review. Setelah beberapa bulan lamanya ya, Ultraman Regulus telah pun melancarkan trailer pertama dia, tapi kemudian pula dia telah pun sepi ya, tanpa sebarang kabar berita, tak ada informasi dan juga tak ada tarikh penayangan. Tapi baru-baru ni Suburaya telah pun memberikan kita satu informasi baru mengenai Ultraman Regulus, iaitu tentang pelakon suara yang bakal terlibat untuk spin-off tersebut. Jadi untuk hari ini Izzat nak bahas tentang pelakon suara yang bakal terlibat untuk Ultraman Regulus. Tapi macam biasa, sebelum kita mula bahas, intro dulu, okey? Ultraman Regulus merupakan sebuah siri spin-off yang dibuat oleh Suburaya Production ya. Dan cerita ni juga menceritakan tentang kisah mengenai asal-usul Ultraman Regulus selepas membuat kemunculan pertama dia di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Dan kali ni dia akan mengeksplor lagi berkenaan dengan asal-usul Ultraman Regulus tu. Tapi mesti korang tertanya-tanya kan, kalau cerita ni cerita Ultraman, kenapa pula dia nak kena ada pelakon suara apa semua ni? Dia memang betul cerita dia adalah cerita yang berbentuk live action dan bukannya siri anime yang memerlukan pelakon suara. Tapi korang kena faham yang cerita Ultraman Regulus ni merupakan spin-off kepada Ultra Galaxy Fight. Dan Ultra Galaxy Fight ni pula adalah sebuah mini siri yang tidak menampilkan karakter manusia langsung dalam siri tersebut ya, berbeza dengan siri yang menampilkan karakter manusia dan karakter Ultraman. Tapi untuk Ultra Galaxy Fight, karakter manusia langsung tak ditunjukkan dalam cerita tersebut. Sebaliknya cerita lebih banyak ditumpukan ke arah karakter Ultraman, Seijin dan sebagainya. Dan disebabkan itulah mereka ni memerlukan pelakon suara untuk melakon suarakan watak tersebut. Dan Ultraman Regulus ni pun tak terlepas lah daripada memerlukan pelakon suara. Jadi mesti kau nak tahu kan siapa je pelakon suara yang bakal terlibat untuk Ultraman Regulus tu. Jom kita saksikan. Okey, pelakon suara Ultraman Regulus yang bakal terlibat untuk siri Ultraman Regulus ni adalah Shogo Nakamura yang akan memainkan watak sebagai Ultraman Regulus. Ya, memang betul Shogo Nakamura memang dah di-revealkan pun sewaktu kemunculan pertama Ultraman Regulus di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Tapi sengaja lah Izzat masukkan dia ke list ni sebab dia pun adalah salah seorang pelakon suara. Jadi Shogo Nakamura sekali lagi ya akan memainkan watak sebagai Ultraman Regulus ya, selepas dia membuktikan kemampuan dia untuk menjayakan watak Ultraman Regulus di siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Dan kali ini dia telah pun diamanahkan sekali lagi oleh Suburaya untuk melakonkan sekali lagi watak tersebut. Dan bagi Izzat, Shogo Nakamura telah pun menjalankan tugas dia dengan baik ya dalam menyuarakan Ultraman Regulus. Walaupun Ultraman Regulus ni rupa dia nampak tua, tapi suara dia suara muda ya. Ya, orang tua yang berjiwa muda. Macam tu lah kita boleh ungkapkan tentang Ultraman Regulus ni. Kita ada Akio Otsuka yang akan memainkan watak sebagai Master Alud. Akio Otsuka ni bagi Izzat dia adalah seorang pelakon suara yang cukup famous lah dekat dalam industri lakonan suara di Jepun ni. Sebab dia ni orang kata dah terlibat dengan pelbagai siri tokusatsu dan juga pelbagai siri anime. Untuk siri tokusatsu, dia pernah melakon suarakan sebagai watak sebagai Champ ataupun Oshi Black daripada siri Super Sentai iaitu Uchu Sentai Q Ranger. Dan yang menariknya, Master Alud dan Champ ni mempunyai motif yang sama lah, yang mana kedua-dua mereka ni bermotifkan kerbau. Untuk siri anime, Izzat tak banyak tengok anime yang dia lakon suarakan, tapi adalah beberapa yang Izzat tahu. Iaitu yang pertama tu adalah sebagai Torkel di dalam siri anime Vinland Saga season 1 dan season yang kedua. Dan kemudian pula Mob Psycho yang ketiga sebagai Ekubo. Dan juga yang terbaru ni pula dia akan membintangi siri anime yang bertajuk Bleach Thousand Year of Blood Wars sebagai Shinshui Kyoraku. Dan bagi Zat, pemilihan Suburaya untuk mengambil Akio Otsuka sebagai pelakon suara untuk Master Alud ni bagi Zat pemilihan yang cukup okey lah. Sebab suara dia ni kalau macam kita tengok karakter Torkel tu agak tegas, dan Zat rasa suara dia memang sangat sesuai lah untuk memegang watak yang agak berusia dan tegas macam Master Alud ni. Sebab Master Alud ni adalah seorang master ya, dan dia ni mestilah orang kata mempunyai sifat yang tegas sebagai seorang master kepada Ultraman Regulus ni. Seterusnya kita ada karakter Instructor Forest ya, yang merupakan guru kepada Ultraman Regulus. Dan dia ni pun akan mewariskan jurus dia iaitu White Lightning Tiger Fist ni kepada Ultraman Regulus nanti. Dan karakter dia ni bakal disuarakan oleh Kenjiro Suda. Bila nama Kenjiro Suda ni diumumkan dekat dalam Facebook, memang cukup heboh lah, terutama sekali peminat-peminat Kenjiro Suda yang memang sangat-sangat gembira ya bila Kenjiro Suda terlibat dekat dalam Ultraman Regulus ni. Apatah lagi sebabnya Kenjiro Suda adalah seorang pelakon suara yang sangat top tier ya buat masa sekarang ni. Ini bukan pertama kali ya Kenjiro Suda terjun ke dalam franchise tokusatsu terlebih Ultraman. Apa nama ya sebelum ni, iaitu di Ultraman Netflix season 1 dan season yang kedua sebagai Agent Adat. Dan kemudian pula yang terbaru dia telah membintangi sebuah filem Ultraman yang telah pun mencantas kutipan
kehidupan superraya Ultraman 8 Brothers ya, iaitu Shin Ultraman sebagai alien Zarab. Untuk siri Tokusatsu, dia pernah melakon suarakan watak di Kamen Rider Revice sebagai Kamen Rider Veil, dan juga sebagai Kill Match dia siri Super Sentai iaitu Daibotsu Sentai Zoo of Je. Dan untuk siri anime banyak juga ya, dia membintangi. Salah satunya adalah sebagai Tatsu, iaitu dalam The Way of House Husband. Kemudian pula dia membintangi siri anime God of High School sebagai Jaggle Tag. Satu lagi yang saya ingat adalah dia memegang watak sebagai Ryuga dekat dalam siri anime Metal Fight Beyblade. Dan yang terbaru pula dia akan membintangi anime Chainsaw Man dengan memegang watak sebagai Kishibe. Dan bagi Zat, Kenjiro Suda ni memang orang kata pelakon suara yang cukup top tier lah. Peminat dia baru dengar sekali je dia cakap, orang dah tahu dah itu adalah suara Kenjiro Suda. Zat memang sangat suka dengan kelakonan suara dia ya, terutama sekali bila dia ni memegang watak yang agak jahat atau watak-watak yang badass apa semua. Zat memang sangat suka. Dan bagi Zat, suara dia sangat kena lah dengan karakter-karakter macam tu. Apa yang Zat boleh cakap ke, Zat memang sangat gembira lah bila Kenjiro Suda kembali semula ke dalam franchise Ultraman dan melakon suarakan watak Instructor Forest ni. Kemudian pula kita ada karakter Spica ya, yang merupakan love interest kepada Ultraman Regulus ya, dan dia ni bakal disuarakan oleh salah seorang pelakon suara wanita kegemaran Izat ya, iaitu Miku Ito. Bila Subaraya ni mengumumkan Miku Ito ni akan mengambil bahagian dalam Ultraman Regulus ni, Izat memang sangat-sangat excited dan Izat memang sangat-sangat gembira. Miku Ito merupakan salah seorang pelakon suara wanita kegemaran Izat ya, dan Izat start minat dia sejak Izat menonton siri anime Quintessential Quintuplet, sebab Izzat sangat suka dengan lakonan suara dia sebagai Miku Nakano. Bagi Izzat, Miku itu telah pun menjayakan watak tersebut dengan cukup baik ya. Dan Izzat memang sangat sukalah dengan suara dia sebagai Miku Nakano tu. Dan semenjak Izzat suka dengan anime tu, Izzat mula berharap supaya Miku itu ni dapat membintangi siri Ultraman pula. Sebab sebelum ni dia banyak bekerja dengan Toei Company ya, iaitu sebagai Love Corp di Kamen Rider Revice. Dan yang terbaru pula dia membintangi siri anime Futopia yang merupakan sequel kepada Kamen Rider Double sebagai Scream Dopan ya. Scream Dopan tu memang menyeramkan lah. Dan Izzat tak expect langsung yang dia akan disuarakan oleh Miku Ito. Dan daripada tu juga dia ni pun pernah membuat kemunculan khas ya di dalam movie Kamen Rider Zero One Real X Time sebagai salah seorang announcer Huma Gear ya. Dan untuk anime banyak jugalah yang tak pernah tengok yang Miku Ito lakon suarakan. Salah satunya adalah sebagai Russell di dalam siri anime Combatant Will Be Dispatched, dan juga Kukuro Misakino di salah satu anime kemarin Zaid juga, iaitu Aquatop and White Sand. Dan semestinya Miku Nakano daripada Quintessential Quintuplet. Bagi Zat, Miku Nakano ni adalah salah seorang pelakon suara yang cukup versatile lah, yang boleh membawakan pelbagai jenis watak. Watak lelaki boleh, watak jahat boleh, watak ceria boleh, watak pemalu pun boleh. Dan Izzat memang sangat-sangat suka dengan lakonan suara dia. Izzat memang cukup gembira lah bila dia terlibat untuk franchise Ultraman ni. Dan buat masa sekarang ni kita dah pun mendapatkan dua pelakon suara daripada Kembali Nakano ya, iaitu Ayane Sakura sebagai Alien Wadoran Maya di Ultraman Netflix season yang kedua. Yang terbaru pula kita ada Miku Ito. Dan Izzat harap satu hari nanti Subaraya boleh mengambil lagi 3 orang lagi lah pelakon suara Kembali Nakano tu untuk berada dalam franchise Ultraman pula. Apa Izzat boleh cakapkan, Izzat sangat gembira lah bila Miku Nakano akhirnya telah pun menyertai siri Ultraman ya. Karakter seterusnya pula yang akan kita bahas pelakon suara dia adalah karakter Tuban yang akan dilakon suarakan oleh Toshiyuki Morikawa. Sama macam Kenjiro Suda tadi, ini bukanlah kali pertama ya Toshiyuki Morikawa berada dalam franchise Ultraman. Dia tak pernah ya sebelum ni, iaitu sebagai Ultraman Powered di miniseri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad dan juga Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Untuk siri anime banyak jugalah, tapi Izzat akan sebut yang mana Izzat tahu je lah, iaitu sebagai Minato Namikaze di siri Naruto Shippuden, nanti sebagai siri anime Devil May Cry, dan juga Kagaya Ubayashiki di siri anime Demon Slayer. Dan bagi Izzat, suara dia memang cukup sesuai lah untuk melakukan suara sebagai watak Tuban ni. Izzat rasa mungkin suara ni akan mirip-mirip dengan Ultraman Powered dekat dalam Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Dan Izzat rasa kembalinya Toshiyuki Morikawa ni bagi Izzat adalah satu benda yang cukup bagus saya. Saya ucapkan selamat kembali semula lah kepada Toshiyuki Morikawa ni. Seterusnya pula kita ada karakter Albio ya. Albio ni bakal disuarakan oleh Toshiki Masuda. Mengenai Toshiki Masuda ni sama macam Kyo Otsuka dan juga Miku Ito, ini adalah pertama kali ya dia terjun ke dalam franchise Ultraman. Dan dia sebelum ni pun pernah terkenal dengan pelbagai siri anime. Salah satunya adalah Kirishima Eijiro di dalam My Hero Academia, Kotaro di dalam Kuroko no Basketball, Enoshita di IQ, dan juga Seita Gawa di anime Hitoriji Men no Hero.
Kalau macam kita tengok daripada karakter dia sebagai Kirishima tu, karakter dia agak seorang yang agak bersemangat ya. Dan dia orang kata suara dia pun memang orang kata macam berkuguk lah karakter dia. Dia ni suka macam jerit-jerit kan bila buat kuasa apa semua tu. Kalau macam kita tengok karakter dia yang lain, banyaknya dia ni orang kata boleh melakon suarakan pelbagai jenis watak lah. Daripada seorang watak yang bersemangat macam Kotaro dan juga Kirishima tu, dia pun boleh melakonkan suara yang macam karakter yang macam cool, karakter budak baik apa semua tu. Pemilihan Toshiki Masuda adalah pemilihan yang bagus ya. Sebab selagi siri tak tayang, kita tak tahu apa jenis suara yang akan digunakan. Suara yang jenis macam cool ke. Tapi sebabkan Albion ni adalah salah seorang pengguna Cosmo Beast Fist dan salah seorang senior kepada Ultraman Regulus, suara dia tu orang kata kalau boleh kena ada charismatic lah. Dia sebagai seorang pahlawan. Kat Toshiki Masuda ni tak perlu nak diragukan lagi lah. Sebab kebanyakan pelakon suara dekat Jepun ni semuanya berbakat dan boleh membawakan apa-apa jenis watak. Dan diorang ni semua memang kebanyakannya versatile. Boleh bawa apa-apa jenis watak. Watak budak boleh, watak perempuan jahat boleh, watak laki boleh dan sebagainya. Jadi bakat diorang tu tak perlu nak diragukan lagi lah. Kita tunggu je siri ni tayang, barulah kita akan nilai macam mana. Okay. Dan yang terakhir ni pula adalah karakter Farad ya. Farad ni akan disuarakan oleh Tomoaki Maeno. Sama macam Toshiyuki Morikawa, Kenjiro Suda yang Izzat dah bahas tadi, ini bukanlah kali pertama Tomoaki Maeno ni terjun ke dalam franchise Ultraman ya. Dah pernah ya sebelum ni, iaitu sebagai Kotaro Higashi ataupun Ultraman Taro di Ultraman Netflix season yang kedua. Dan untuk siri anime yang Izzat tahu hanyalah karakter Arc di Skeleton Knight in Another World. Skeleton Knight in Another World tu adalah salah satu anime favourite Izzat ya. Untuk game, dia pernah menjadi pelakon suara untuk dubbing Jepun untuk Genshin Impact ya, iaitu sebagai Zhongli. Dan macam mana karakter yang akan dibawakan ni tak tahulah. Sebab Farad ni pun sama macam karakter-karakter lain juga, jenis orang kata pahlawan dan juga senior kepada Regulus. Jadi mestilah karakter dia tu orang kata perlu ada sifat-sifat pahlawan tu lah. Dan bagi Izzat, Tomoaki Maeno sebelum ni banyak melakon suarakan karakter-karakter yang jenis macam bersemangat, macam Kotaro Higashi dan juga Arc tu kan. Macam suara dia orang kan macam bersemangat kan. Arc tu pun orang kata dia berjaya melambangkan watak Arc tu cukup baik lah. Ada kalanya Arc ni suara dia kena macam bersemangat, ada kalanya suara dia kena nampak macam macho sikit untuk menghidupkan karakter dia sebagai seorang mercenary dan sebagainya. Dan sama juga macam Toshiki Masuda tadi, bakat Tomoaki Maeno ni orang kata tak perlu nak diragukan lagi lah. Sebab kebanyakan seiyuu dekat Jepun ni semuanya power. Jadi kita tunggu je siri ni tayang, baru kita nilai macam mana ya Tomoaki Maeno membawakan karakter Farad ni. Tapi bagi Izzat suka je bila Tomoaki Maeno ni melakon suarakan pelbagai watak. Sebab dia pun salah seorang seiyuu yang Izzat minat lah semenjak dia memintangi siri Ultraman Netflix lah. Sejak daripada tu Izzat mula minat lah dengan lakonan suara milik Tomoaki Maeno ni. Jadi bagi Izzat rasa pemilihan dia memang cukup baik lah. So Izzat rasa tu sajalah video kita hari ni ya, membahas tentang pelakon suara yang bakal terlibat untuk spin-off Ultraman Regulus. Macam biasa, kalau kau nak tengok Ultraman Regulus ni, kau boleh tengok di Ultraman Connection dan juga Subaraya Imagination ya. Tengok kat Ultraman Connection tu macam biasalah kena bayar, sebab tengok kat Ultraman Connection tu bukanlah secara percuma, kena bayar ya. Dan kalau korang yang nak tengok cerita ni dan nak support Subaraya, tengoklah secara legal di Ultraman Connection. Untuk tarikh tayangnya kita masih lagi tak tahu bila akan ditayangkan, tapi Izzat harap secepat mungkin lah. Sebabnya Izzat memang tak sabar gila lah nak tengok macam mana spin-off Ultraman Regulus ni. Sebab Izzat nak dengar suara speaker ya, ia akan suarakan oleh pelakon suara kegemaran Izzat, iaitu Miku Ito. Izzat memang tak sabar Ultraman Regulus ni keluar supaya Izzat boleh dengar lah suara Miku Ito tu. Apa pendapat korang dengan pelakon suara Izzat dah bahas tadi? Korang rasa sesuai ke dia ni untuk melakonkan suara karakter-karakter yang Izzat dah bahas tadi? Kalau korang ada pendapat sendiri ke, ataupun korang ada pilihan lain ke, pelakon suara ni, pelakon suara yang ni ke, apa semua ke yang lebih sesuai dengan karakter tu pun, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat untuk kita bangunkan lagi channel. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.